إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dapat sekali lagi sama-sama kita berjumpa di masjid kita untuk kita sambung pesan kita yang telah lalu daripada buku Al-Kabair karangan Al-Imam Syamsuddin Az-Zahabi rahimahullah, di mana kita pada kuliah yang lepas pada bab Al-Qadi As-Su, dosa yang ke-26 ialah qadi yang jahat. Al-Qadi, qadi lah ya. As-Su makna jahat ya. Dan dalam konteks qadi juga merujuk kepada pemimpin ya, hakim, mufti dan yang seangkatan dengannya. Kerana kelompok-kelompok ini ialah orang yang bertanggungjawab dalam menguruskan hukum hakam Allah ya. Qadi, hakim, pemimpin, mufti, dan mungkin lagi ada nama-nama yang lain ya, labelan-labelan yang lain. Kerana nama, label itu tak ada masalah, yang penting kerja buat dia itu apa ya. Itu yang diberi fokus oleh syarak dan ditulis oleh para ulama kita bila nak merujuk kepada orang yang bertanggungjawab untuk nak berinteraksi dengan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Afdalah untuk memastikan ia dapat ditegakkan di atas muka bumi sebaik-baiknya. Pokok ni ya. Tak kisahlah nak panggil apa kan. Tapi setahu kita nama-nama yang ada setakat ni ni lah. Dan mungkin after this ada lagi nama-nama yang lain, sebab nama ni dia boleh berkembang ya. Pasal bahasa kan, bahasa dia boleh berkembang. Baik itu dalam Islam dia ada satu kaedah, la musyahata fil istilah, tidak ada masalah dengan peristilahan. Kita nak bubuh nama apa, bubuh. Kalau benda tu halal dia tetap halal, kalau benda tu haram dia tetap haram. Kita kena tengok dia punya konten tu apa, isi dia tu apa ya. Botol mineral ni kita isi dengan air apa, arak je tu kan, tulis kat luar mineral water, tapi isi arak, boleh minum tak? Tak boleh. Nama siapa-siapa boleh taruh, of course lah botol lah untuk isi benda tu, tapi dalam dia tu ada apa? Ada arak, tak boleh lah. Tapi kalau botol arak tertulis arak, dalam dia air kosong, boleh minum tak? Tak boleh ustaz, nanti orang ingat kita minum arak. Itu soal lain. Soal boleh minum tak boleh minum, boleh. Kerana yang kita minum itu isi hak ada dalam tu, bukan minum botol tu, bukan makan botol tu, air kan. Jadi tengok isi ya. Sebab tu para ulama kata la musyahata fil istilah, nama ni tak ada apa-apa ya tak. Awak nak panggil saya ustaz ke, nak panggil saya lebay ke, nak panggil saya tuan guru ke, nak panggil saya encik ke, nak panggil saya bro ke, la musyahata fil istilah ya. Nama ni tak ada apa-apa tuan ya, dalam konteks syarak lah. Yang penting kita nak tengok isi dia tu ya, konten dia tu. Orang kata mazmun, apa benda dia nak sampaikan ya. Sama dalam konteks ni, boleh jadi hakim, boleh jadi qadi, boleh jadi mufti, boleh jadi
pemimpin atau siapa sahaja. Kerana orang ni yang bertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak menegakkan hukum hakam Allah di atas muka bumi. Pokok ni lah, ya. Perintah-perintah Allah yang telah diwahyukan, ya. Kerana mereka ada kuasa, betul tak? Qadi ada kuasa tak? Ada, ya. Pemimpin lagi ada kuasa, hakim, ya, ada kuasa, mufti ada kuasa juga. Dia suruh nak mengeluarkan fatwa-fatwa tertentu, orang mana boleh ikut, orang mana tak boleh ikut, orang mana boleh buat, orang mana tak boleh buat. Of course lah, kalau ada isu-isu semasa, biasa kita nak tengok fatwa lah, betul tak? Saya personally, kalau ada isu-isu terkini yang saya tak dapati dalam mana-mana fatwa, dalam internet lah, kita cek internet tak ada kan, saya personally WhatsApp Mufti Selangor, saya personally WhatsApp tanya, Ustaz, dalam ni dah ada fatwa belum? Kalau ada dia kata ada, kalau tak ada dia kata tak ada. Pasal kita nak tahu. Kita boleh je bagi pendapat kita, tapi kita nak tengok juga fatwa-fatwa yang ada, ya tak? Baik. Jadi Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam bab tu, Al-Kabiratus Sadisatu wal Ishrun, dosa yang ke-26 ialah Al-Qadi As-Su, qadi yang jahat, hakim yang jahat, pemimpin yang jahat, ataupun mufti yang jahat juga, orang yang seumpama ini, ya. Biasa kita selalu dengar ulama su, dia dalam konteks yang sama lah, ya. Cuma hak ni lebih kepada orang yang ada kuasa, ya, orang yang ada authority. Ulama dia tak ada authority, dia tak ada kuasa, tapi boleh juga termasuk dalam hal yang sama. Bahkan Az-Zahabi ada buat mari ayat juga yang merujuk kepada bukan hanya orang yang ada kuasa seumpama ini, tapi orang yang macam ulama kan, dia memang tak ada kuasa, tapi dia boleh berilah nasihat, panduan kepada orang yang bertanya pasal ulama kan. Baik. Dalam buku itu Az-Zahabi rahimahullah dia buat mari beberapa ayat Quran yang sebahagiannya saya telah baca pada tuan-tuan. Pertama ialah surah Al-Maidah ayat 44. Ayat tu panjang, di mana Allah Taala mencela orang-orang Yahudi kerana tidak menghukumkan dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana secara umumnya syariat-syariat Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabi-nabi terdahulu, daripada satu nabi kepada satu nabi, kepada satu nabi kepada satu nabi, sampailah kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan kitab yang diturunkan daripada satu kitab kepada satu kitab, walaupun tak banyaklah kitab yang kita tahu, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa dan Quran kan, ya. Tapi kitab tu, ya, nabi, kitab, asasnya hukum Allah ini sama. Ibadat ke, bukan ibadat ke, kepercayaan, iman, akidah ke, sama saja, basicnya sama, ya. Mereka semua menyeru kepada mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada syirik baginya, ya. Itu adalah dakwah terutama para anbiya, termasuk Nabi kita Muhammad SAW, ya. Nabi 13 tahun kat Mekah ajak orang kepada beriman kepada Allah. Semayang ada, tapi very basic, 5 waktu tak ada, ya. Yang ada hanya sembahyang Qiyamul Lail di tengah malam, ya, sekurang-kurang 2 rakaat. Maksudnya kena semayang jugalah malam walau sedikit, tapi main waktu tak ada. Puasa tak ada, Ramadan lah dia ada, hanya puasa 3 hari setiap bulan. Dan dikatakan Nabi juga berpuasa Ashura ketika baginda berada di Mekah. Allah Ta'ala alam, adalah dalilnya. Tapi Ramadan tak ada, ya. Zakat tak ada. Puasa dan zakat disyariatkan di Madinah. Mana ada zakat di Mekah, ya. Ayat pasal zakat tu ada, tapi preface, pendahuluan, Allah Ta'ala nak memperkenalkan syariat ini. Tapi hukum hakam tu tak ada lagi. Haji lagi tak ada, haji pun di Madinah. Jadi fasa di Mekah ialah fasa akidah,
pasal nak ajak orang kepada beriman kepada Allah dan nak buang perkara yang melibatkan kesyirikan, bukan hanya yang melibatkan penyembahan berhala, tapi juga isu-isu yang lain. Ya, orang Arab dia percaya kepada jin, dia percaya. Dan bila dia pergi satu tempat, dia akan minta perlindungan jin. Ya sahib hazal wadi, a'udzubika min syarri hazal wadi. Wahai penunggu tempat ini, jin lah, lindungilah aku daripada keburukan tempat ini. Dia sering berkata begitu. Dia percayalah jin ini boleh bagi manfaat, boleh bagi mudarat. Dia percaya jin pun ada kuasa. Dia ada the idea of kuasa jin, dia ada. Ya. Dia percaya kepada konsep ketuahan dan kesialan. Buat begini tua, lak, buat begini sial, rugi. Ya? Nak berniaga, kalau dia ada burung, dia akan lepaskan burung. Tengok burung terbang ke mana. Kalau burung terbang ke kanan, hari ni aku berniaga mesti untungnya. Alih-alih berniaga rugi juga. Kalau burung tu terbang ke kiri, dia kata tak bagus, postpone, esok baru keluar. Itu konsep kesialan dan ketuhan yang ada di sisi mereka. Mereka bukan semua berhala saja. Dah palo syirik tu ada, ya marilah benda syirik-syirik yang lain, kepercayaan seumpama ini. Ya, macam kita dululah, orang tua-tua dulu tuan. Kalau naik basikal, kau naik motor, bahkan berjalan kaki, kalau ular melintah kat depan, atuk kita cakap apa? Tak cakap apa-apa. Saya atuk saya kata, balik, jangan pergi, takut depan tu berlaku apa-apa. Ya. Betul tak? Kau tak betul nak cakap ni? Itu tatayur, satu bentuk kesyirikan. Itu yang berlaku pada zaman jahiliah. Cuma zaman jahiliah tu lebih kepada dia lepaskan burung. Kadang-kadang kalau dia tak ada burung, dia pergi kat pokok, dia halau burung yang ada kat pokok tu. Tengok burung tu terbang ke mana. Kalau dia terbang kanan, okey, jalan. Kalau dia terbang kiri, jangan jalan. Depan tu ada something. Itu tatayur lah. Ya? Mana tak boleh lah kan. Kerana ia menjejaskan keimanan kita kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala nak menentukan, dia tak ada kena-mengena dengan hal seumpama itu. Allah Taala tak suka kita buat benda macam tu. Ya. Betul. Rasulullah SAW ajar bila tubik rumah, tubik kelantan, sorry, bila keluar rumah kan, bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tiada kuasa dan upaya melainkan Allah. Go for it, jalan. Ya? Ada wajah baca ayat kursi, embus kanan, embus kiri, embus depan, embus belakang. This is nonsense. Tak ada dalam syarak seumpama itu. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, jalan. Wala haula wala quwata illa billah. Kalau belajar lebih sikit, Allahumma inni a'udzubika an azilla au uzal au adilla au udal au azlam au uzlam au ashhal ayushal alayya, jalan. Lepas tu nak baca ayat kursi ke, nak baca Al-Baqarah ke, sambil-sambil isi masa berzikir tu bacalah. Tapi awak nak kata ayat sekian, bacaan sekian dapat memelihara kita daripada sesuatu, kalau awak ada dalil, go for it. Siapa bagi tahu kat awak? Ya. Man qala fil Qur'an bi ra'yihi falyatabawa ma'adahu minan nar. Nabi sebutlah hadis Ibnu Majah daripada Ibnu Abbas, siapa-siapa yang berkata sesuatu tentang Al-Quran, nak tafsir Quran ke, nak kata ayat ni begitu, ayat begini, ayat ni kelebihan itu, ayat ni kelebihan ini, ayat tu fadilat itu, ayat ni fadilat ini, hatta nak memadam-madamkan satu surah dengan hal tertentu. Ayat ni untuk sakit darah tinggi, ya, ayat ni untuk sakit kecil manis, ya. Falyatabawa maq'adahu minan nar. Awak buat begitu kat wahyu Allah, awak bersedia untuk masuk ke dalam neraka. Tak apalah kan. Awak berani buat begitu, buatlah. Ya. Mana boleh. Kalau ada dalil, go for it. As far as I am concerned, tak ada lah. Yang Nabi ajar, baca zikir tu saja. Berisilah masa nak baca apa-apa. Ya. Tidak ada apa-apa ayat Quran yang tertentu ataupun zikir-zikir tertentu. Ya, kalau ada, okey. Tapi tak ada. Baca itu, jalan. Jadi tak perlu nak lihat petanda-petanda sesuatu untuk kita keluar, kerana ia mencederakan keimanan kita kepada Allah. Ya.
Nanti tuan-tuan belajar dalam bab qada qada, dia ada tatayur ni, konsep-konsep kesialan yang perlu dibuang daripada kepercayaan seseorang mukmin, kerana Allah Taala tak suka begitu, dan dia memang membawa kepada kesyirikan. Ya. Baik. Kadang-kadang kata Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah dalam kitab Sunan beliau, kadang-kadang dia dengar sesuatu. Ya. Kalau dia dengar burung-burung berkicau dan seumpamanya yang menyeronokkan, dia kata hari ni aku untung. Tapi kalau dia dengar burung-burung yang lain seperti burung hantu, burung-burung macam tu yang bunyi tak sedap sikit, dia kata ini sebab itu sial ni dia panggil tatayur. Tatayur ni daripada perkataan toy ni burung. Memang orang Arab dia suka mengaitkan kesialan dan ketuhan dengan burung. Kita tak kait dengan burung, tapi dia dalam konteks yang sama. Ya tak? Ya. Sarang burung, sarang laba-laba ada dalam rumah. Tak bagus ni, nanti rezeki tak masuk. Itu tak betul. Itu tatayur. Tangi matahari tenggelam, jangan duduk depan rumah ya, nanti rezeki sempit. Malam-malam tak boleh sapu sampah, nanti rezeki tak masuk. Itu semua tak boleh. Itu semua konsep-konsep kesialan yang tak boleh ada. Unfortunately orang kita Nusantara ni banyaklah hal begitu ya. Jadi kita kena buang lah, tak ada kena-mengena. Rezeki ni awak rajin awak dapat, awak malas awak tak dapat. Betul tak? Ya. Sebenarnya dalam mana-mana bangsa dan agama memang ada. Orang Cina dia ada feng shui, di mana kalau dia nak kahwin, dia nak bisnes, dia nak itu, dia nak ini, dia akan tengok tarikh-tarikh tertentu. Itu dalam feng shui ya. Sama je, pasal manusia ni dia memang ada kepercayaan-kepercayaan begitu ya. Yang Islam tidak benar sama sekali. Ia tidak mempengaruhi kehidupan manusia ya. Dulu kalau saya nak datang ke universiti, time cuti kita balik. Kalau saya nak beli tiket hari Khamis kan, atuk saya marah, arwah atuk saya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkannya. Yalah, dia tak ada ilmu nak buat macam mana kan. Ya. Dia kata jangan, hari Khamis ni tak elok. Ya. Tidak ada hari-hari yang menyebabkan kita ditipu musibah. Itu tatayur, itu kesialan yang dilarang dalam Islam. Ya. Hatta Rasulullah SAW pun sering bermusafir pada hari Khamis. Dan dikatakan baginda nak menolak kepercayaan setengah orang jahiliah yang mengatakan bahawa hari Khamis adalah hari yang membawa kesialan, hari tak bagus, hari tak ada lak. Jadi Nabi nak membatalkan kepercayaan mereka dengan sering bermusafir pada hari Khamis. Nenek saya tak bagi beli hari Khamis, tapi saya tak belilah pasal nanti kan kena marah dengan dia, kita taat. Hari tu kita budak tak kerti benda kan. Ya. Saya selalu ikut dia pergi cari lokan dulu, cari lokan dekat Nipah, dekat Utara Nipah tu kan. Dia kata kalau nak cakuk Nipah tu, nak cakuk lokan tu, dia kata minta izin tok nenek dulu. Wahai tok nenek, anak cucu nak cari rezeki, jangan kacau. Orang tua dulu hebat-hebat petua dia. Ada satu masjid kawasan sini, ada seorang doktor lah dia mengajar kan. Ada orang tanya dia jawab tak apa, itu petua orang tua-tua saja. Kita bukan percaya pada jin, tapi takut-takut kita kacau tempat tinggal dia. Apa beza yang kita amalkan ini dengan apa yang berlaku pada zaman jahiliyah, seumpama diriwayatkan oleh Ibn Abbas yang menyebabkan turunnya surah Al-Jin. Allah Ta'ala turun surah Al-Jin bukan kita, nak suruh kita baca tu untuk boleh nampak jin, boleh bersahabat dengan jin, boleh dapat khidmat jin. Ya tak? Ada orang dia latihan kebatinan, dia baca surah Al-Jin setiap hari Jumaat 7 kali. Rajin, bagus, dapat pahala. Tapi niat awak tu tak betul. Surah Al-Jin tak ada kena-mengena dengan benda tu. Surah Al-Jin ni nak membersihkan kepercayaan kita kepada makhluk gaib itu. Ya? Bukannya nak guna untuk jin tu. Kena tipu dengan jin dia hidup, kena tipu dengan syaitan lah. Syaitan ni dia bukan tipu kita dari sudut kepercayaan yang pelik-pelik macam yang tak boleh lah, macam sembah berhala, macam itu, macam ini. Dia tipu kita benda-benda gini ya tak? Ya.
Isteri Ibnu Mas'ud dalam Sahih Muslim, dia sakit mata dan dia sering berubat dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu baca jampi tak apa-apa. Balik-balik Ibnu Mas'ud, dia cakap kat Ibnu Mas'ud marah. Ya. Dan Ibnu Mas'ud kata Rasulullah SAW bersabda, inna ruqa wat tamaim wat tiwalatu syirkun. Nabi SAW bersabda, syirik, tangkal dan tiwalah ni satu bentuk sihir untuk nak rapatkan suami isteri. Sihir suami isteri ni dia ada dua. Satu untuk memisahkan kedua-duanya, satu untuk merapatkan kedua-duanya. Merapatkan kedua-duanya itu dipanggil tiwalah dalam syarak. Dia diamalkan oleh orang Arab jahiliah. Jadi Ibnu Mas'ud kata tak boleh. Jampi-jampi ni tak boleh. Adalah yang boleh kalau jampi yang okey. Tapi orang Yahudi dia jampi kudan aja. Dia kata tak boleh, Nabi tak bagi jampi macam ni. Jadi isteri dia pun cakap, Zainab nama isteri dia. Dia kata, inna aini tagzifu wa kuntu akhtalifu ila al-fulani al-yahudi fa idza raqa sakanat. Dia kata dah aku sakit mata, aku jumpa lah Yahudi itu, dia pandai berubat. Dia pandai berubat dengan cara baca jampi lah. Ya tak? Tapi jadi sembuh mata aku, dia kata. Bila dia jampi tu sembuh. Apa kata Ibnu Mas'ud? Zalika amalu syaitan kana yakhnusuha bi yadihi fa idza raqa kafa'anha. Dia kata setan tu tipu mu je tu. Bila Yahudi tu jampi, dia pergi bantulah dia jadi okey. Dia kata. Tapi hak mu buat tu tak boleh. Bukan soal jadi tak jadi. Jadi ni tuan-tuan, tak payah baca jampi hak betul-betul. Baca jampi hak tak betul pun jadi. Kalau orang dah percaya, jadi. Ya tak? Siapa sebut nama saya 40 kali, dia boleh jalan atas air. Oh, ya boleh. Tak asal, dia yakin. Dia boleh jalan tunggu. Oh, betul kalau sebut nama Ustaz Asif 40 kali jadi. Padahal masa dia jalan tu settle gitu dulu dia. Boleh jadi. Jadi dia punya parameter atau standard bukan jadi tak jadi. Jangan kira jadi tak jadi. Ya. Jampi ni semua jadi. Jampi syirik pun jadi, jampi tak syirik pun jadi. Kadang-kadang jampi hak betul tak jadi, jampi syirik jadi pula. Tu kat Kelantan tuan-tuan. Unfortunately lah. Ada orang Islam kita pun pergi jumpa bomoh Siam. Oh, pandai-pandai cerita ustaz. Saya duduk kampung Sial lah. Atuk saya duduk kampung Sial lah. Kan? Kampung Jubakar, kampung Juluk tu, kampung Siam lah tu. Atuk saya duduk situ. Saya kecil-kecil tuan-tuan, duduk main anjing dengan babi je. Bukan duduk main anjing dengan babi. Nak lalu rumah atuk saya tu kena kiri anjing babi je. Pasal kampung Siam kan. Dari kampung tu ada bomoh-bomoh tertentu. Saya tak tahulah kalau ramai. Tapi yang saya pergi ada seorang tu top lah di situ. Orang datang daripada Terengganu, datang daripada Johor. Ya. Saya dah tengok orang ramai. Saya masuk juga tengok. Ya tak? Dan saya pernah bertanya kepada orang yang datang tu. Masa ni saya dalam tingkatan 3, tingkatan 2 macam tu lah. Ya. Saya tanya, apa mari jumpa Tok Bomoh ni? Ya? Adalah seorang makcik tu saya tanya. Ya. Pasal apa tuan-tuan ramai orang pergi jumpa? Pasal jadi. Apa nak heran jadi tak jadi? Ya. Dia kata memang kita jumpa dengan bomoh Sial. Dia orang kafir. Tapi hak bagi sembuh tu Allah. Dia jawab lagu tu kita. Kita berkata ya tak ya juga ya. Memanglah yang bagi tu Allah. Tapi cara awak buat tu syirik, tak boleh. Soalnya bukan bagi tak bagi, bukan jadi tak jadi. Soalnya kita buat tu macam mana? Seriously. Saya tak cerita atas pengalaman orang, saya cerita pengalaman saya sendiri. Tapi sekarang saya tak tahulah, Allah Ta'ala alam tak bomoh tu hidup lagi ke tidak, masih orang jumpa lagi ke tidak, saya tak tahu. Ya. Patah atuk saya pun dah tak ada. Dan di situ bapa saudara-saudara lah yang duduk rumah atuk saya tu, saya pergilah sekali-sekala.
Ada lalu juga aku jalan tu, tapi tak perhati tengok. Tapi nak cerita benda tu berlaku. Ya. Tak betul kan? Tak payah nak minta izin lah. Bismillah, jalan. Lagi bagus baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau sekali pun dah cukup. Ya. Pasal apa nak minta izin dengan dia? Ha? Jadi yang dia kata okey je, pasal ni petua orang tua, takut-takut dia duduk situ ke apa. Tak betul lah. Ataupun tak tepat. Ya. Nabi kata man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu hatta yartahi min zalikal manzil. Ya, sebab tu kita kena belajarlah zikir-zikir syarak, ya. Sunnah-sunnah Nabi dalam bab tu, belajar hadis, ya, kena belajar baru kita tahu. Nabi kata siapa-siapa turun di satu tempat, dalam arti kata dia tak nak pergi lagi tempat tu, tempat baru baginya. Seumpama dilaku orang Arab jahiliah bila sampai ke dusun-dusun tertentu, lembah-lembah tertentu, dia kata wahai penunggu tempat ni, lindungilah aku. Tukar hak ni Nabi ajar, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Mu pergi ke tempat-tempat kamu tak pernah pergi, lembah, dusun, hutan dan seumpamanya, kamu baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu hatta yartahi min zalikal manzil. Ya. Dia tidak akan mudarat sampai dia beredar daripada tempat tu. Ya. Pasal Nabi ajar, jadi bacalah doa tu. Oh, saya tak apa doa tu. Tak apa, bismillah jalan. Ya. Yang kedua, kita khalifah. Bukan jin tu khalifah. Kalau tempat tu dia duduk pun, kita ada urusan di situ, dia kena lari. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an summa stawa ila as-sama' fasawwahunna sab'a samawat wallahu bikulli syai'in alim. Tuan-tuan baca surah Al-Baqarah ayat 29. Apa kata Allah? Allah Ta'ala telah menjadikan bumi ini keseluruhannya adalah untuk kamu, kita. Bumi untuk kita. Ya. Kita penduduk nombor 1, jin tu penduduk nombor 2. Kalau kita nak, dia kena lari. Ataupun dia tak boleh ganggu urusan kita. Nak cari rezeki, cari lah. Minta izin dia buat apa. Ya, tak ada apa, tapi kita kecil-kecil kita ikut lah kan. Ya. Saudara saya tuan-tuan, kerja dia menghancurkan busuk. Pasal apa? Dia nak ambil ulat, jual buat ubat. Ada orang kata kalau busuk ni, kalau kita kacau, jaga balik sekarang, bekak lah. Kalau patut dua butir, dia jadi bekak sebutir. Tak ada. Bismillah, cangkul. Bismillah, cangkul. Dah ada orang tanya dia, kau ni tak takut setan ke? Dia kata. Kadang-kadang dia jawab lah, tak apalah, kita bismillah, nak cari rezeki jalan lah. Kadang-kadang dia beri bengang juga, dia jawab apa? Ni pala setan, dia kata ni. Dia kata setan. Bismillah jalan. Ya tak? Baik, nak cerita begitu ya. Jadi benda-benda hak lagu ni kita kena buang. Kepercayaan yang karuk, khurafat ni tak boleh ada dalam diri dan kepercayaan orang yang beriman. Ya. Dan memang Islam melarangnya. Betul-betul ketetapan daripada Allah. Kita usaha jalan. Ya. Dia tak ada kena-mengena. Ya. Tapi hari ni banyak orang duk kait dengan rezeki lah. Buat itu sempit rezeki, buat ini sempit rezeki. Tuan-tuan boleh tengok je kat YouTube kan. Dan unfortunately, sedih sekali, sebagainya pendakwa-pendakwa jugalah, ustaz-ustaz jenis tak mengaji hadis, tak mengaji syariat betul-betul ni. Dia sentiasa mengaitkan perbuatan-perbuatan tentu dengan rezeki, ya. Buat ini rezeki sempit, buat ini rezeki sempit, ya. Dan saya personally pun pernah tanya ada seorang pendakwa daripada utara. Dia kata siapa-siapa yang melakukan 15 perkara ni akan sempit rezekinya. Dia pun ajarlah satu-satu dalam video yang panjang, tiba orang potong, orang masuk lah kan, share semua. Jadi saya personal messenger dia, saya tanya, Ustaz kata buat ini tak boleh, menyempitkan rezeki, menyebabkan macam-macam lah kan. Saya nak dalil lah Ustaz. Dia pun ambil gambar kitab, bagi saya. Saya kata saya bukan nak gambar kitab, saya nak dalil. Kitab saya tak nak. Kitab saya boleh baca sendiri, saya nak dalil. Mana asasnya?
Apa basis awak kata begitu dan kata begini? Sedangkan ini melibatkan ghaib. Rezeki ni ghaib. Ghaib tidak boleh kita ketahui melainkan dengan wahyu. Macam mana awak tahu? Ya. Yalah, dia hantar kitab Jawi lama kan. Kitab ni bukan Quran. Innallaha lam yaj'al ala adimil ardi kitaban asaha min kitabihi. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, bila dia ditanya tentang suatu kitab, jika ada perkara yang tidak betul di dalamnya, maka apa jawab Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, Allah Ta'ala takkan jadikan di atas muka bumi satu buku pun yang 100% correct seumpama bukunya, yakni Al-Quran. Quran saja kita tak boleh kata no. Buku lain kita boleh jawab, kita boleh bantah jika ada perkara yang tidak selari dengan Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Kita boleh bertanya lah, kenapa begitu, kenapa begini. Of course lah kalau melibatkan kepercayaan-kepercayaan tertentu, ya. Wallahu insya-Allah. Baik, jadi fasa di Mekah tuan-tuan adalah fasa untuk keimanan. Sehingga Nabi SAW dia sering keluar ke pasar-pasar dan tempat berhimpunnya manusia, mengajak manusia, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Itu Nabi punya visi dan misi, ialah untuk mengajak manusia kepada beriman kepada Allah, mentauhidkannya dan buang segala perkara yang melibatkan kesyirikan, kekhurafatan, ya, dan hal seumpama itu. Sehingga kata Abbad Ad-Daili, dia kata aku sering melihat Rasulullah mengajak manusia di pasar-pasar dan seumpamanya, ya. Dan berkata begitu, wahai manusia, berimanlah kamu kepada Allah, ya. Baik, jadi itu Nabi di Mekah. Bila Nabi pergi ke Madinah, baru dia syariatkan hukum hakam yang lain. Marilah hukum hakam ibadat. Allah Ta'ala sempurnakan semayang daripada awal sampai akhir, sampai Nabi wafat. Diturunkan pula hukum hakam puasa, Ramadan, zakat, haji, dan seumpamanya. Dan pada zaman Rasulullah SAW juga ada golongan yang lain, itulah orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasara, di mana mereka juga berpegang dan beramal dengan agama mereka. Kita tak kacau. Nabi memberi kebebasan kepada mereka untuk mengamalkan agama mereka, kerana Islam memang begitu. Lakum dinukum waliyadin. Mu nak buat, mu buat. Mu nak amal, mu amal. Tapi sekiranya mereka melakukan suatu perkara yang melibatkan jinayat umpamanya, Nabi hukum juga, tapi hukum ikut kita ada lah. Ada orang Yahudi dia berzina, ya, dalam keadaan dia telah berkahwin. Jadi Nabi tanya orang, saya tak tahu lah berkahwin itu tidak, tapi bila dia report kat Nabi, sebab Nabi penguasa kan, jadi Nabi kata ikutlah Taurat. Dan Nabi kata setahu aku Taurat juga menghukumkan rejam kepada si penzina. Jadi dia kata tak tahu, dia kata kebiasaannya ambil pampasan saja, ya. Ataupun jika orang tu orang yang high level, ambil pampasan. Jika orang yang low level, baru direjam atau seumpamanya. Maka Nabi suruh buka Taurat. Mu jangan dengar tu alimmu saja, buka Taurat. Dia pun buka Taurat. Tiba-tiba memang ada dalam Taurat, orang yang melakukan hal seumpama itu mesti direjam, macam Islam jugalah, ya. Cuma kita tak tahulah berkahwin ke tak berkahwin, tapi ada hukuman rejam dalam Taurat. Dan itu yang dicela oleh Allah dalam ayat ni. Az-Zahabi buat mari surah Al-Ma'idah ayat 44, panjang ayat tu. Allah Ta'ala mencela orang Yahudi kerana tidak menghukum dengan hukum Allah. Hujung tu Allah Ta'ala kata, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Sesiapa yang tidak menghukumkan dengan hukum Allah, maka mereka adalah di kalangan orang-orang yang kufur, ya. Dan ayat ni sering digunakan untuk nak menyatakan bahawa kita mesti melakukan atau melaksanakan hukum hakam syariat yang merujuk kepada hudud dan kisos, jinayat lah, ya. Tapi sebenarnya ayat ni bukan hanya merujuk kepada hukum hakam Allah yang bersabit dengan jinayat. Dia terpakai kepada semua hukum hakam Allah yang ada, yang merangkumi ibadat, yang merangkumi juga muamalat dan hal-hal yang lain, jika ia dikenal pasti sebagai hukum Allah, ya. Kerana hukum ni ada dua, tuan-tuan. Pertama yang disebut sebagai hukum Allah, ahkamullah, ya. The Islamic jurisprudence belong to Allah. Memang hukum Allah punya.
Siapa-siapa tak boleh deny, siapa-siapa tak boleh bantah dan tak boleh kata no. Ya. Kalau kita kata no, kalau kita bantah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ya. Satu lagi dia panggil hukum fiqh. Ya. Ya, ulama kita yang terdahulu telah menjelaskan hal ini, termasuk yang baru-baru ni Dr. Yusuf Qardawi pun saya lihat dalam buku sebahagiannya juga ada memberi fokus kepada dua jenis hukum berkenaan. Ya. Hukum Allah ni umpama nak semayang kena wudu, itu hukum Allah. Siapa-siapa yang semayang tak ada wudu dan dia kata tak perlu wudu, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ya. Pasal Allah Ta'ala dah perintahkan. Isyak dah? Isyak je? Dah? Belum lagi? Seminit lagi? Baru je tanya. Bismillah. Bismillah. Allahu Akbar. Ji, boleh? Okey, tak apa, boleh. Salam dulu. Sihat dah? Sihat? Alhamdulillah. Umur apa ni? Umur apa dah? 80. I'm 80 years old. Hasil nak wasap dia before. Mana kamu dia? 84. 84? No, 80. 80 ya? Bapak saya baru 69. Apa? Bapak saya baru 69. Oh, muda. Muda lagi. Anak 18, Ustaz. Ya. 3 ibu. Yes, one of children is doctor. Sana sampai 3 tu. 3 je lagi. Very good. Saya seorang pun dah tak larat. Sudah 12 macam 12, 36. Ya. Dia 12. Nak tanya Ustaz. Okey. Yang dulu tu. Minggu lepas kan kita pasal bunuh diri kan. Tanya tu. Bab 25 kan. Kalau dia bunuh diri tu. Memang neraka tetap. Tapi ada hadis mengatakan walaupun darah sedikit pun akan masuk surga. Betul. Jadi apa adakah hapus ini apa? Satu ya. Keduanya orang merempit ni dia kata jangan kau masuk dan kau binasakan dirimu. Bagaimana mati dia? Adakah kata dia bunuh diri? Dua ni. Ya. Boleh insya-Allah. Apa tadi bunuh diri dengan merempit tu. Bunuh diri tu ada iman nasi walaupun sikit iman. Kita kata neraka kekal. Okey. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb tashratul qanat. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Okey, baik. Tadi pasal hukum hakam kan, satu hukum hakam Allah, satu fi'l lah ya. Hukum hakam Allah ni memang dikenal pasti sebagai memang hukum hakam Allah lah, mana tak boleh lawan lah. Satu hukum kafir. Hukum kafir ni dia bukan hukum Allah, dia hukum yang kita keluarkan berdasar kepada penilaian kita sendiri, dan kita tak boleh kata ia hukum Allah.
Kalau tidak, nanyalah orang yang berbeza dengan kita, dia lawan Allah lah. Ya? Tapi apa, saya akan explain more dalam kuliah yang akan datang. Cuma saya nak jawab soalan yang Haji utarakan tadi, untuk kita tutup lah ya, dalam 5 minit. Pertama, Haji kata orang yang bunuh diri, ya, ada nas yang mengatakan bahawa orang bunuh diri ni dia kekal dalam neraka. Tapi ada juga nas yang mengatakan bahawa siapa-siapa yang ada iman, walau sekelumit, hatta walau sebesar zarah, dia masuk syurga. Jadi saya kata betul lah. Ada hadis yang menyatakan bahawa orang bunuh diri memang dia kekal dalam neraka. Ada hadisnya, dan hadis itu sahih diriwayatkan oleh Sahih Bukhari atau Muslim daripada Abi Hurairah, di mana kata Nabi SAW, siapa-siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan berada pada tangannya pada hari kiamat. Dia bunuh, dia tikam-tikam dirinya, dan ujung tu Nabi kata khalidan mukhalladan, dia kekal dan dikekalkan fi nari jahannam, dalam neraka jahannam. Ya, man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu biyadihi yata'an bihi batnahu aw nafsahu khalidan mukhalladan fi nari jahannam. Itu hadis dah. Atau kama qala, siapa yang bunuh diri dengan besi, maka besi itu akan berada di tangannya pada hari kiamat, dia menikam-nikam dirinya, kekal, dikekalkan pada neraka jahannam, yakni selama-lamanya. Memang ada hadis. Dan Nabi kata man qatala nafsahu bisummin fasummuhu biyadihi yatahassa khalidan mukhalladan fi nari jahannam. Sama juga siapa-siapa yang membunuh dirinya dengan meminum racun, ya, racun tu akan berada di tangannya pada hari kiamat, meminumnya, kekal, dikekalkan dalamnya pada hari, di dalam neraka jahannam. Ya. Man taradda minal jabal faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannam mutaraddian khalidan mukhalladan, ya, atau kama qala, siapa-siapa yang terjun daripada tempat tinggi atau berguling lantas dia membunuh dirinya, maka pada hari kiamat juga dia akan berada di tempat tinggi, dia akan terjun dan dikekalkan, kekal dan dikekalkan, ya, sampai bila-bila. Juga itulah hadis dia, ya. Jadi memang Nabi sebut kekal dalam neraka lah. Secara umumnya begitulah, ya. Dia tak banyak beza dengan hadis-hadis yang lain. Yang memang Nabi kata siapa buat begini haram masuk syurga, dia sama saja. Ya. Man sa'ala, ya, zaujahu talaqan fi ghairi ma ba'sin atau fi ma ghairi ba'sin faharamun alaihi raihatul jannah. Ya. Hadis siapa tu? Hadis Abi Daud daripada Abi Hurairah. Siapa-siapa yang isterilah minta cerai daripada suami tanpa ada apa-apa alasan yang syar'i, maka haram dia masuk syurga. Mau syurga masuk, tak boleh masuk syurga. Haram masuk syurga. Mana tak masuk syurga, duduk dalam neraka lah kerjanya. Ya. Ada banyak lagi hadis yang lain, ya. Jadi macam depa ni tak masuk syurga lah, ya tak? Kekal dalam neraka. Tapi ada nanas yang lain yang menunjukkan bahawa siapa-siapa yang ada iman, dia masuk syurga juga at the end of the day. Ya. Sebab itu bila orang nak mati, kita kena talkinkan dia, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ya, Nabi kata talkinkan kamu orang yang nak mati itu dengan la ilaha illallah. Hadis Muslim pada Abu Sa'id, ya, maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Hadis Abi Daud daripada Muaz, siapa-siapa yang kata la ilaha illallah pada akhir hidupnya, maka dia masuk syurga. Dan jelas sekali memang ada dalam Sahih Bukhari atau Muslim, di mana Nabi SAW menyatakan bahawa siapa-siapa yang ada, ya, dia hadis yang panjang, hadis tentang hari kiamat lah orang, daripada mahsyar, kemudian dihisab dan seumpamanya. Okey, orang masuk neraka kan, dia punya hadisul maut. Mana ada orang masuk neraka, kemudian Allah Ta'ala, Nabi minta pada Allah supaya dikeluarkan, maka keluarkanlah. Ada lagi, Nabi minta lagi. Ada lagi, Nabi minta lagi. Ya. Ada lagi, Nabi dah tak boleh minta dah.
Habis itu nak keluarkan macam mana? Ya. Allah keluarkan. Kerana dia ada la ilaha illallah. Sebab tu Nabi sebut ujung tu hadis Muslim ya. Nabi kata syafa'atil malaika wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mursalun wa lam yabqa illa arhamur rahimin faqabada qabdatan fa akhraja ma fil ardi man qala fa akhraja ma fil nari man qala la ilaha illallah. Ya, Nabi kata telah memberi syafaat akan para malaikat. Malaikat pun boleh beri syafaat kita. Telah memberi syafaat akan para nabi, telah memberi syafaat akan orang-orang Islam. Kita sama-sama orang Islam boleh bantu sama kita keluarkan daripada neraka. Ya. Dan tak ada siapa dah boleh beri syafaat, kata Nabi, melainkan Arhamur Rahimin, Allah saja. Jadi apa Allah Ta'ala buat? Allah Ta'ala genggam dalam neraka, Allah Ta'ala keluarkan sesiapa sahaja yang ada la ilaha illallah walaupun sebesar zarah, keluar. Dan dimasukkan dalam syurga. Jadi cerita dia, jahat macam mana pun, berdosa macam mana pun, termasuk bunuh diri juga, tapi kalau dia beriman dengan la ilaha illallah, at the end of the day dia tak syirik pada Allah, dia memang masuk syurga. Itu adalah pendapat majoriti para ulama, dan dalam konteks ahli sunnah wal jamaah dia ijma'. Saya sebut majoriti kerana selain daripada ahli sunnah seperti Mu'tazilah, seperti Qadariyah, Jabariyah, dia tak berpegang dengan pendapat tu. Ahli sunnah pegang pendapat tu. Jadi ijma' lah ahli sunnah, tapi dia pun tak terima. Ala kulli hal masuk syurga. Janji dia beriman. Memang ada nas tu. Ya? Dan kita memang berpegang begitu. Siapa-siapa yang beriman la ilaha illallah, tak syirik pada Allah, dosa banyak mana pun, ya, Allah Ta'ala akan masukkan dalam syurga. Sebab tu tuan-tuan, ada satu kampung, member tu dia bunuh diri. Tempat saya juga. Saya tahu dia bunuh diri. Bila saya lalu dia kawasan perkuburannya, saya lihat kubur dia ditanam berasingan ujung. Orang lain tanam kubur belah sini, dia tanam ujung. Saya pun tanyalah keluarga saya. Saya kata kenapa dia ditanam ujung itu? Dia kata sebab orang masjid bicek sebab ia mati bunuh diri, jadi kena tanam berasingan lah. Jadi tiap kali orang lalu orang akan tanya pasal apa kubur ni asyik. Tiap kali orang lalu orang akan tanya pasal apa kubur ni asyik. Islam tak ajar begitu. Kenapa dia tidak ditanam bersama orang Islam yang lain walaupun dia mati bunuh diri? Apa orang mati bunuh diri ni kafir ke? Islam. Kalau saya jadi orang yang menguruskan kematian dan perkuburiannya, saya akan tanam dia bersama orang-orang yang lain sebab dia masih Muslim. Kenapa dia asingkan begitu? Ya. Dan bagi saya itu perbuatan yang tak betul sama sekali. Salah kalau buat begitu. Pasal apa dia tanam dia ujung kubur gitu? Saya marah lah tanam gitu tu. Tapi tak apalah kan. Macam mana dah tanam dah pun. Tapi tak boleh ya. Yang kedua Haji tanya merempit tu kira macam mana? Kira bunuh diri ke macam mana? Saya tak tahulah orang muda ni tuan. Dia saya dulu masa muda-muda merempit tu taklah. Tapi naik motor laju juga. Dia tak takut mati. Tapi kalau dia merempit tu memang dia nak niat bunuh diri, dia termasuklah konteks bunuh diri lah, berdosa besar lah. Tapi kalau dia merempit itu tak adalah niat nak bunuh diri, tapi dia saja orang muda kan, dia tetap berdosa kerana membahayakan dirinya. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 195, wala tulqu biaidikum ila tahluka. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Imran ayat ayat berapa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Perbuatan tu memang tak boleh dilakukan. Tapi nak kata dia bunuh diri atau tidak, saya lihat kena tengok niat dia lah, Allah Ta'ala alam. Tapi memang haramlah begitu. Dan kalau dia kemalangan mati, dia tetap mesti diuruskan sebagaimana orang lain juga. Dan kita tidak boleh mencela orang yang mati begitu sewenang-wenang. Tak ada kena-mena kita pun. Ya. Biarlah kan. Kita doakan saja, mudah-mudahan dia diberi pengampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal orang muda, biasa orang merepit orang muda kita pun. Ya tak? Itu je lah saya boleh jawab. Aku Lukul Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafar.